الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Pengurusi Masjid Al-Muttaqin dan ahli jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, para asatizah dan alim ulama, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya syukur kita kepada Allah kerana kita dilahirkan. Dan yang kedua, kita dilahirkan sebagai ahsani taqwim, kejadian yang disebut sebagai sebaik-baik kejadian. Kemudian yang ketiga, kita dilahirkan Muslim. Selain daripada kita dilahirkan, alhamdulillah, bersenyawa di dalam rahim. Yang kedua, kita dilahirkan sebagai ahsani taqwim. Kita tidak dilahirkan sebagai makhluk yang lain, ya, tetapi dilahirkan sebagai makhluk yang sebaik-baik makhluk, yang disebut sebagai ahsani taqwim. Dan yang ketiga, sudahlah sebaik-baik makhluk, alhamdulillah, rata-ratanya kita di sini dilahirkan Muslim. Tak payah susah daripada dalam perut ibu lagi, ya. Tak adalah kita menempuh kesukaran-kesukaran yang terpaksa dideritai oleh Bilal Ibn Rabah, Sumayyah misalnya, ya. Dan yang keempat, kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan daripada khaira ummatin ukhrijat linnas, iaitu umat Nabi SAW. Ada empat kesyukurannya di situ. Pertama, syukur kerana kita dilahirkan. Dapat jugalah kita tengok mana rupa Meru. Ya, contoh, kalau tak ada lah kemarin, tak bersenyawa lah, tak ditiupkan roh, tak ada lah kita weh. Pada hari yang ke-120 kita di dalam rahim ibu. Yang kedua, kita bersyukur kerana kita tidaklah dilahirkan sebagai binatang, riang-riang ke, ya tak ada lah. Kita dilahirkan sebagai manusia. Tak adalah kita makna dilahirkan sebagai asfal, ya, sebagai safilin, tidak. Dan yang ketiga, udahlah kalau itu dilahirkan sebagai Muslim lah tu. Rata-rata kita tak adalah susah. Ya, bila kita masuk kampung-kampung orang asli tu, kita tengok Allah, ya tak, macam mana demo ni, agama nak sampai kepada demo, ya. Dan yang keempat, dilahirkan sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Hai, mak tak tu nak ngaburkan, berlapis-lapislah kelebihan yang ada pada kita. Kita ni umat terakhir tapi umat terawal esok. Dibangunkan di mahsyar, umat terawal. Dan dibicarakan pun umat yang terawal juga. Nak kiranya penyudahlah kita, failnya bawah sekali. Kan, fail banyak. Atau kita fail bawah sekali. Benda kita turun, kita kemudian sekali. Jenuhlah nunggu. Kalau kita berbaris kenduri, jawabnya tinggi ikan masin je lah. Ikan masin sedap lah. Ialah masalah kita darah tinggi. Tapi tak adalah kita yang terakhir. Kitalah yang terakhir dibicarakan. Tak. Pengalaman anak-anak kita yang terpaksa duduk di peperiksaan ujian lisan, yang dia huruf ataupun namanya bermula dengan Z, bermula dengan T, bermula dengan maknanya S,
Orang dah lebuh ke mana dah. Ya, dia tunggu lagi. Dah ke matu. Ya, lugu. Nunggu. Kalau nak kira by right-nya, kita pun yang terakhir lah. Tapi dah, kita dikedepankan untuk dibicarakan. Tapi janganlah banyak tak, kalau bicara awal pun banyak jenuh juga. Sebab itu kita bila balik kampung ke, bila balik Mika balik kampung, jangan banyak banyak tu banyak kes. Cakap orang putih kes tu tak jadi kata kita je ya. Atau local council makna local council dah jadi local council tak. Atau beli roti kat Dabalayan itu orang Kuala lah. Dia kalau dapat makan roti Dabalayan gedidi matanya tak. Itu cerita. Jadi saya ni diberi tanggungjawab yang agak berat ya, iaitu nak membicarakan tentang fiqhul mizan ini. Dan saya baru nyekuh. Tak ada di rumah pun buku ni. Buku ni terbit sekitar di Timur Tengah sekitar November, Oktober tahun sudah. Buku ni terbit di Timur Tengah ya, Oktober tahun sudah, dan cepat sungguhlah Ustaz Fawaz kita ya menterjemahkan buku ini. Ya, alhamdulillah, jazahumullahu khairan katsira. Ustaz Fawaz kehilangan kakaknya hari ini ya. Kehilangan kakaknya hari ini pukul 11 ni ya, pengkebumiannya ya, pengkebumiannya insya-Allah di Rawang jangkanya. Jadi oleh kerana saya pun baru dapat tengah ngagor-ngagor lagi maksudnya ya, yang dikarang oleh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, seorang pensyarah kanan di Universiti Amman ataupun Jordan ya, Universiti Jordan Amman, dan masya-Allah beliau ini terkenal di kalangan pelajar-pelajar PhD di pelajar-pelajar Malaysia yang mengambil PhD di sana ya. Jadi alhamdulillah menjadi tetamu kita baru-baru ini ya, di Perak. Maka oleh kerana itu saya ingat saya nak mulakan daripada pengenalan, sebab saya pun tak kenal lagi. Ya, saya pun tak kenal lagi. Saya ambil pengenalan daripada penulis ya, daripada penulis. Kira muka surat 2 lah weh. Cik tengok muka surat 2 ya. Muka surat 2. Tak maaf lah ya. Saya pengagur lagi ya. Dalam pengenalannya jumpa ya muka surat 2. Ada ya, insya-Allah. Ada situ kanan lah. Tapi pengenalan ni penting ya, sebab apa kita pun dalam konteks ta'aruf ya, dalam konteks pengenalan itu untuk kita menyesuaikan diri ya, untuk kita menyesuaikan diri dengan buku ini. Gambaran awal ya, maknanya tentang sesuatu itu daripada pengenalan. Katanya selama lebih daripada suku kurun 25 tahun. Suku kurun 25 tahun. Ya. Fokus saya tertumpu pada satu tajuk, iaitu fiqhul mizan. Maknanya research dia dan study dia untuk buku ini 25 tahun. Dia nak menyusun buku ni sampai siap. Suku kurun. Tu 25 tahun. Lepas itu dapatlah kita hasilnya. Segalanya bermula semasa saya membaca Al-Quran pada salah satu malam apabila sampai kepada ayat surah 25, suratul Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ada 3 situ. Pertama, Allah dengan kurniaan Allah tak lepaskan kita tanpa Rasul. Kita di kampung, kita di penampatan kita, kalau tak ada seorang yang boleh kita rujuk, kita rasa kehilangan. Bila kita menghadapi kematian seorang ahli ilmu yang menjadi rujukan kita, terasa gelap. Ya, terasa gelap. Sayyidina Anas Ibn Malik katanya, hari yang paling gembira buatku di Madinah ialah hari sampainya Rasulullah.
Dan hari yang paling gelap buatku ialah harinya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas. Ya, bila sampai Nabi di Madinah tu, dia kata terasa cahaya di seluruh Madinah. Bercahaya. Tetapi hari wafat Nabi tu dia kata terasa gelap Madinah. Begitulah maknanya adanya Rasul itu sebenarnya bukanlah kewajipan bagi Allah. Allah tidak ada siapa yang boleh memaksanya dan mewajibkannya. Tapi dengan fadlillah, dengan kurniaan Allah, Allah kurniakan Rasul. Laqad arsalna rusulana ya bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Itu yang kedua. Selain pada Rasul yang boleh menjadi uswah hasanah bagi kita sebagai qudwah hasanah, saya kurang setuju dengan perkataan ikon. Sebab ikon ialah gambar yang dipuja. Sedangkan idols ialah patung yang dipuja. Jadi idola, ikon itu kurang tepat. Sebab icons ialah sesuatu yang dipuja dalam bentuk gambar-gambar. Ancestors, ya tak? Gambar datuk, gambar nenek moyang, ya. Letak situ. Ya tak? Letak situ. Jadi itu perkataan icons. Tapi kita ada perkataan uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebab dalam hidup ini kita perlukan contoh. Nak buat kuih dangir kena tengok mana apa. Nak buat teh itik kena tengok mana apa. Kuih lah kuih. Teh itik nampak, kuih teh itik. Mana apa kuih teh itik. Udah pula keluar kuih nona manis pula dah. Ya tak? Pun nak kena tengok mana apanya nona manis tu. Hijaunya di luar, putihnya tengah. Ya? Kita balik. Betul. Kau ada mazhab lain, tak tahu pula kan? Yang ketiga, selain daripada yang kedua tadi ialah adanya kitab. Itulah manual. We are the best. Ya, maknanya produk ataupun produk yang berjenama lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya dari sudut produk, kita produk yang berjenama, iaitu manusia ini produk yang berjenama. Tapi sebarang produk yang berjenama mesti dibekalkan dengan manual. Itu ada produk yang berjenama, nama kalau apa, Philips ke apa ke, ya tak? Molinex ke apa ke. Tapi kalau buka kotak tak ada dia punya manual. Rosak. Pakai salah. Tak sampai lagi berapa, baru 2 minggu dah rosak. Sampai bawa ke kedai dia pengelin. Macam mana boleh rosak? Ini barang tahan punya barang. Macam mana boleh pakai? Macam mana you pakai? Tak pakai manual, ikut suka dia je weh. Dia tak pakai manual. Rosak lah. Tak tahan dolat lah. Tak tahan dolat. Kalau orang lama kita tak tahan dolat. Maka manusia pun kalau tak ada manualnya, rosak dia. Dia boleh radadnahu asfala safilin. Asfala safilin ni lebih rendah martabatnya daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. The process of dehumanization, maknanya proses menjatuhkan martabat manusia. D itu DE ya. D di situ bukan THE tak. D itu DE, dehumanization, makna penghapusan ya, pengikisan, jatuhnya martabat manusia yang ahsani taqwim bila tak ikut manual. Apa dia manualnya? Alkitab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wal mizan. Adanya peraturan, ya, itu kitab. Tapi nak letak peraturan ini pada konteksnya. Al-Quran ini, ya, katalah tiba-tiba kita baca ayat Al-Quran, ya, kita baca ayat Quran. Kalau kita tak tahu nak letak teks pada konteksnya, jadi masalah juga. Ya, Quran memang ada suruh perangilah orang kafir. Ya, memang ada. Itu ada teksnya. Kita pun keluar-keluar mula ngasuh parang. Ya, itu teks suruh memerangi orang kafir, ya, waqatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang kafir seluruhnya. Keluar karang mula ngasuh pedang ya. Tak kira lah dah. Mana yang ada je.
Terhadap je, maknanya ada, kita mulalah nak diperangkan. Itu teks. Nak letak pada konteksnya, itulah dia peranan al-mizan. Ya, neraca tu. Nak letak teks itu pada konteks. Ya, nak letak teks itu pada konteks yang macam mana yang dikatakan yang boleh diperangi itu. Sebab itulah ada istilah-istilah. Ya, maka di situlah yang ketiga, peranan mizan, kriteria, neraca untuk meletakkan teks tadi pada konteksnya itu. Ya, ada saatnya kita dalam suasana damai, ada saatnya kita dalam suasana perang. Maka di mana ayat dalam suasana perang, di mana ayat dalam suasana damai, itu mizan, pertimbangan kita. Ya, bagaimana kita nak letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan salah teks pada salah konteks. Ya, bukan itu, ya, bukan itu konteksnya. Ya, jadi inilah yang dikatakan al-mizan. Jadi fiqh maknanya ialah kefahaman. Makna fiqh ialah kefahaman tentang pertimbangan kita, teks yang mana untuk konteks yang mana itu, ya, nas yang mana untuk maknanya suasana yang macam mana, itulah yang dikatakan al-mizan. Dengan itu, dengan adanya tiga ini, adanya Nabi, adanya kitab, adanya mizan, liyaquman nas bil qist, supaya tegak manusia itu establish keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, al-ayah. Allah suruh kita berlaku adil, Allah Ta'ala kita suruh berlaku ihsan. Walaupun ada adil, tapi ada ihsan. Apa bezanya? Ihsan ni budi bicara. Kalau adil, itu ikut buku. Hitam putihnya ikut buku. Tapi kadang-kadang ada benda yang perlu kepada budi bicara. Ngapa Mika ni kalau ikut adilnya, ikut hitam putih, ikut bukunya, tak boleh masuk periksa dah. Apa? Dah habis time-nya. Bukan lambat, sampai 40 minit orang dah start periksa. Rupanya breakdown keretanya kita nak ngambil periksa toliah. Nak ngambil periksa toliah bahasanya. Atau breakdown, kereta breakdown. Maknanya rosak ke, pecah tayar ke. Itulah pungkanya, bukan saja-saja nak datang lambat. Orang kampung kata pungka ada. Itu puncanya ada. Kan tak adalah ihsan. Itu dikatakan ihsan. Jadi Allah Ta'ala suruh innallaha ya'muru bil adli wal. Jadi adil itu memang ikut buku, tapi ihsan itu budi bicara. Jadi disitulah maknanya supaya manusia menegakkan bil qist, ya, menegakkan keadilan. Jadi katanya ayat ini, ayat tersebut dan seumpamanya diulang dalam surah Asy-Syura. Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqq wal mizan. Lagi sekali, neraca pertimbangan, ya tak? Maknanya bagaimana ayatnya dalam konteksnya bagaimana, ya, supaya tidak seenaknya menggunakan sebarang ayat untuk sebarang keadaan. Ini yang berlaku Daesh. Ini yang berlaku Qaedah ni. Habis diletupnya. Tak cukup, maknanya kita kata dia mentakfirkan, dia mentafjirkan. Tafjir tu makna dia letupkan diri dia. Pertama dia mentakfirkan orang. Senang-senang je dia nak mentakfirkan. Wa ba'da takfir, tafjir. Makna tafjir ialah dia meletupkan diri dia. Pertama dia mengkufurkan orang. Yang kedua dia pula meletupkan diri dia. Memudah-mudah je. Ya tak? Jadi kenapa kegagalan dia melihat ayat untuk suasananya? Maka sebarang ayat tak boleh sebarang ayat untuk sebarang keadaan. Ini perlu, ya, kepada al-mizan, perlu kepada pertimbangan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Jadi ketika dia membaca ayat ini agaknya dia sebagai orang yang terpelajar, orang yang berilmu, maka di situlah barangkali bisikan hatinya, internal monolog yang akhirnya maknanya mencetuskan pemikiran dan idea untuk menulis buku ini.
Pasal dia risau. Banyak orang ambil sebarang ayat untuk sebarang keadaan. Mulalah. Wala talbisul haqqa bil batil. Apa ubat bisui katanya? Wala talbisul haqqa bil batil. Ada bisui di situ katanya. Mengkala pula. Mana ke cerita bisul situ? Ini cakap Arab dah, bukan cakap Melayu. Ya tak? Lantoknya ayat itu bantian untuk bisul. Wala talbisul haqqa bil batil katanya. Sebarang ayat untuk sebarang keadaan. Udahlah dia ngubah orang patah pula. Inna fatahna laka fathan mubina. Mengkala pula cerita patah situ. Itu cerita kemenangan. Kami buka bagi mereka satu kemenangan hasil daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Ayat inna fatahna laka fathan mubina ni tuan-tuan, sesungguhnya kami bukakan kemenangan bagi mereka, kemenangan yang nyata turun selepas Nabi mengadakan perjanjian damai Hudaibiyah. Rupanya menang ini tak semestinya dengan pedang, tak semestinya dengan senjata. Bahkan seni diplomasi Nabi, diplomatik Nabi, seni diplomasi Nabi sehingga Nabi menandatangani satu perjanjian damai di Hudaibiyah itu Allah anggap sebagai kemenangan. Kan banyak juga sejarah membuktikan kemenangan penjajah ke atas kita dengan perjanjian je. Penjajah menjajah kita, British menjajah kita, tak sama dengan Belanda menjajah Indonesia, perang. Tapi British jajah kita dengan diplomasi, dengan diplomatik, iaitu tanda tangan perjanjian. Lebau. Ya tak? Dijajahnya kita. Dibawanya naik kapal. Pulau Bangkok. Sedap weh angin laut. Itu duduk Sungai Perak, lepas angin laut tu lain lagi. Berdidi matanya, ya Allah. Tanpa disedari nyain. Sain perjanjian Bangkok 1874 Lebau Bukit Residin. Bukit Residin pula. Bukit Candan udah tukar jadi Bukit Residin. Udah Residin duduk situ. Udah terpaksa istana pindah daripada kanan ke kiri. Dulu istana semua belah kanan. Tapi bila dah Residin buat apa namanya dia punya rumah di sini belah kiri, sudahnya istana Iskandariah pun terpaksa pindah belah kiri. Itu kita terjajah dengan diplomasi je, dengan diplomatik, iaitu tanda tangan je. Kalah kita. Jadi bagaimana cara, ya tak? Bagaimana cara seni dalam berdiplomasi ini pun ada juga kemenangan-kemenangan. Ataupun istilah mudahnya, kera jatuh. Angin kera jatuh. Apa pula angin kera jatuh ni? Kera kalau angin kuat, tak jatuh. Dia pegang kuat. Tapi kalau angin yang lembut-lembut, yang sepoi-sepoi itu, dia pun kuyu-kuyu, kedegemuk jatuh. Itu angin kera jatuh. Maknanya kita jatuh dengan angin-angin laut Pulau Bangkok tu. Kita pun sain tak? Kita pun sain. Jadi Nabi bijak dapat membaca bahawa perjanjian damai Hudaibiyah itu rupanya memberikan kemenangan untuk Islam. Allah Ta'ala pun menyatakan inna fatahna laka fathan mubina. Jadi bukan ada kaitan dengan cerita bomo patah ke, tak ada kaitan langsung tak? Tak apa-apa ke tak? Tak apa-apa. Orang Melayu gemar ngubah, tak? Gemar ngubah, tak? Baik. Pembacaan tersebut iaitu bacaan ayat daripada surah Syura dan juga surah Al-Hadid ini, ya, ayat 25, membawa saya kepada suatu perasaan yang ganjil, iaitu Al-Mizan itu. Ya, Al-Mizan itu nak letak ayat ini pada tempat yang bagaimana, ya. Memang meremang seluruh tubuh saya ketika mula menyedari bahawa ayat ini menjelaskan keadilan dapat dicapai melalui keterkaitan antara Alkitab dengan Al-Mizan. Ini bahasa Ustaz Fawaz menterjemah. Sebab orang yang menterjemah ni kena mahir dua bahasa. Kalau dia mahir bahasa Arab je tak cukup. Dia kena mahir dua bahasa sekali. Ini bahasa Melayunya pun maknanya padat, hebat, keterikatan, ya tak?
Jangan main-main. Arwahnya Ustaz Fadeno masa ziarah kami di Mesir, Ustaz Fawaz ni ada. Apa soalan daripada Ustaz Fawaz? Dia kata, Fawaz, ada kelas tak? Masa tu di airport. Tentulah anak anda datang, ayah anda sampai. Fawaz, ada kelas tak hari ni? Fawaz kata, ada Walid. Ada, pergi kelas. Makna kawan baru nak jumpa dengan poknya kan. Bukan senang nak jumpa dengan ayah andanya, ya tak? Jarang ada. Datang balik-balik rumah pun touch and go je, ya tak? Touch and go. Baru nak jumpa kat airport. Dia tanya Fawaz, ada kelas ke? Ada Walid, ada kelas. Ada kelas, balik, pergi kelas. Baru kawan nak merasa jumpa ayahnya, ya tak? Begitulah tegasnya, maknanya dalam bab ilmu ni, ya. Dan alhamdulillah Ustaz Fawaz ni tiap tahun mumtaz, ya, tiap tahun. Mana dapat orang Melayu tiap tahun mumtaz? Kita cupa-cupa je Allah. Second class lower, second class upper, second class lower, second class. Dia tiap tahun first class mumtaz. Tiap tahun dalam masa dia mengaji. Memang luar biasa Ustaz Fawaz ni, ya. Pasal orang Melayu di tengah-tengah orang Arab tu, ya. Sesungguhnya kita sudah sedia maklum tentang Alkitab, iaitu Quran dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan ke atas para rasul dan nabi-nabi. Tapi mizan ini tadi, nak letakkan, ya tak, sesuatu itu pada tempatnya itu. Apakah al-mizan itu? Hal ini demikian kerana al-mizan disebutkan bersama dengan Alkitab. Maknanya mungkin kita mengatakan cukuplah Alkitab, tak payah al-mizan. Tak. Betapa adanya substance itu nak diletakkan pada konteksnya. Itu yang dikatakan mizan, ya, itu yang dikatakan mizan. Jadi katanya di sini bahawa hal ini demikian kerana al-mizan disebutkan bersama dengan Alkitab seganding. Ya. Al-kitab wal mizan, al-kitab wal mizan, ya. Apakah ianya sesuatu yang sekadar, ya, yang tak ada perlunya? Tak, ada keperluannya, ada sebabnya, ada signifikannya. Bahawa betapa orang ambil teks untuk mengkufurkan orang Islam misalnya. Dalam kes Daesh, dalam kes Qaedah misalnya. Mereka